Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Rosni Maidin ingin membentangkan satu topik ataupun isu yang berkaitan dengan cabaran guru prasekolah dalam melaksanakan simulasi jual beli. Terdapat 4 konten utama dalam artikel ini, iaitu pertama, pengenalan yang didasari oleh pernyataan masalah. Kedua adalah metodologi, ketiga dapatan dan perbincangan, dan keempat adalah rumusan. Kemudian kita beralih kepada part pertama, iaitu pengenalan dan pernyataan masalah. Guru merupakan sumber ilmu. Seorang guru perlu bersedia berdepan dengan arus perubahan pendidikan mengikut situasi semasa dunia. Keperluan menambah pengetahuan dari semasa ke semasa adalah wajar supaya guru berkemampuan berdepan dengan pelbagai cabaran dalam menyampaikan pengajaran. Maka artikel ini mengutarakan cabaran guru dalam menyampaikan pengajaran menggunakan kaedah simulasi jual beli yang dikatakan berupaya membangunkan keseluruhan perkembangan murid. Seterusnya, pernyataan masalah. Terdapat 6 masalah kajian yang telah dikemukakan dalam artikel ini, iaitu pertama, kaedah simulasi jarang digunakan dalam pembelajaran konsep wang. Kedua, guru yang kurang kreatif dan tidak memahami istilah sebenar simulasi. Ketiga, guru lebih cenderung mengajar konsep wang atas kertas atau papan putih berbanding menggunakan pendekatan simulasi. Dan keempat adalah masalah jadual terhad menyebabkan guru tidak mengamalkan sebarang pendekatan pengajaran kerana apa yang diutamakan lebih kepada faktor silibus yang harus ditepati tamat mengikut masanya. Kelima adalah penggunaan kaedah simulasi memerlukan penyediaan dan perancangan yang rapi yang meliputi watak dan peranan, tetapan bilik darjah serta penggunaan alat bantu pengajaran. Dan keenam adalah murid yang ramai di dalam sesebuah kelas menjadi punca seseorang guru tidak mampu untuk mengawal kelas. Kemudian kita beralih kepada part metodologi. Kajian ini bersifat penyelidikan kualitatif dengan menggunakan kaedah kajian CAS. Instrumen kajian melibatkan temu bual, pemerhatian dan dokumen analisis. Manakala peserta kajian terdiri daripada murid prasekolah iaitu seramai 22 orang murid yang terlibat dalam aktiviti jual beli, pemerhatian dan 6 fokus group yang terlibat dalam temu bual dokumen analisis, serta seorang guru prasekolah yang terlibat dalam temu bual. Manakala analisis dapatan dalam kajian ini, di mana kajian ini menggunakan konsep comparative method daripada Glasser dan Strauss, dengan satu proses yang sistematik melalui proses induktif kepada deduktif. Terdapat 5 prosedur cara untuk menganalisis data menerusi metod komparatif tersebut, iaitu pertama, pengurusan data, di mana pada pengurusan ini pengkaji mengurus data secara sistematik, melabel setiap data dan membentuk fail dapatan. Kedua, penulisan transkrip temu bual di mana pengkaji melakukan pemindahan data dalam bentuk transkrip. Ketiga, penganalisisan temu bual di mana pengkaji melakukan analisis data setiap subtema soalan kajian. Kemudian ini termasuklah menyelaraskan analisis pemerhatian serta dokumen di mana ia akan disatukan, dan seterusnya pengkaji melakukan open coding ataupun outline. Keempat ialah pembinaan kategori, di mana pengkaji melakukan pengkodan menerusi open coding atau outline, kemudian pengkaji membentuk kategori daripada pengekodan tersebut. Dan akhir sekali pembentukan tema, iaitu pengkaji akan membuat proses actual coding, kemudian membuat selection coding, kategori yang dipilih mewakili kod tersebut, dan akhirnya pengkaji membangunkan tema daripada kategori dan pembentukan subtema yang signifikan hasil pembentukan tema tersebut.
Kemudian kita beralih kepada part ketiga, iaitu dapatan dan perbincangan. Di sini adalah satu rajak dapatan penemuan utama dalam merungkai cabaran guru didasari dengan persoalan kajian apakah cabaran guru dalam melaksanakan simulasi. Maka terdapat 4 tema yang telah dikenal pasti cabaran guru dalam melaksanakan simulasi, iaitu pertama, pelaksanaan aktiviti yang didasari oleh pemberian daripada guru, murid dan juga secara konvensional. Kedua adalah kengkangan SOP, ketiga adalah kawalan kelas dan keempat adalah pengulangan operasi tambah. Pada dapatan pertama, iaitu pelaksanaan aktiviti, di mana guru telah melaksanakan aktiviti jual beli menerusi 3 corak simulasi, iaitu pertama, simulasi jual beli daripada guru, kedua, simulasi jual beli daripada murid, dan ketiga, simulasi jual beli secara konvensional. Dalam hal ini, iaitu pelaksanaan aktiviti, guru perlu merancang dengan teliti sesuatu aktiviti yang akan diberikan kepada murid. Ini kerana perancangan yang teratur membuktikan kredibiliti seorang guru dalam menyampaikan pengetahuan. Norshafinas dan Faridah 2018 mengatakan aktiviti yang hendak dijalankan perlu dirancang terlebih dahulu supaya ianya jelas menunjukkan matlamatnya. Hal ini bertujuan agar sesi PDP tersusun dan objektif utama pembelajaran benar-benar mencapai objektif pengajaran guru dan juga murid. Pada bahagian ini kita akan mengupas simulasi 3 corak simulasi jual beli, iaitu simulasi jual beli daripada guru, simulasi jual beli daripada murid dan simulasi secara konvensional. Pada simulasi jual beli daripada guru, iaitu set pertama, ia berbentuk demonstrasi dengan mengambil masa selama 10 minit. Guru telah memberi contoh kepada murid bagaimana sesuatu aktiviti itu dijalankan agar mereka memahami jalan aktiviti sebelum diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Sebagaimana petikan daripada Kamaria dan Rosni mengatakan demonstrasi adalah suatu ciri pengajaran sebelum aktiviti yang sebenar dimulakan oleh murid. Kemudian simulasi jual beli daripada murid, iaitu set kedua. Simulasi jual beli ini dikendalikan oleh keseluruhan murid, iaitu seramai 22 orang. Simulasi ini bercorakan giliran di mana murid perlu bertukar watak dan peranan sepanjang mereka bersimulasi jual beli. Cara pertukaran watak dan peranan secara fleksibel dan juga lebih tersusun. Dan simulasi ini mengambil masa selama 40 minit. Dan set ketiga adalah simulasi secara konvensional, di mana ia mengambil masa selama 10 minit. Dan hasil pemerhatian menunjukkan terdapat satu booth jualan dengan menyediakan meja, kerusi, troli jualan dan 2 orang murid sedang menjaga jualan. Aktiviti ini dijalankan di mana pembeli yang ingin membeli diminta beratur membuat pembelian mengikut SOP yang telah ditetapkan. Di sebelah ini adalah satu gambaran bagaimana simulasi ini dijalankan daripada murid, di mana terdapat 2 watak utama, iaitu penjual A dan penjual B, dan selebihnya adalah watak sebagai pembeli. Ia bermula daripada penjual A, di mana penjual A akan melakukan jualan daripada peranan yang ada pada diri penjual A. Kemudian datang seorang pembeli ingin membeli jualan tersebut. Apabila urus niaga sudah selesai, pembeli akan memegang watak penjual B, dan ini bermakna terdapat 2 watak penjual A dan penjual B dan masing-masing dengan peranannya. Dan kemudian mereka berjalan melakukan urus niaga jual beli, dan seorang pembeli akan datang untuk membuat pembelian. Dan selepas urus niaga selesai, pembeli tersebut akan mengambil watak penjual B dan penjual B pula akan mengambil watak penjual A, dan penjual A akan beralih watak
kepada pembeli, dan begitulah seterusnya perjalanan aktiviti daripada murid secara giliran. Seterusnya kita beralih kepada tema kedua, iaitu kegenggaman SWOT, di mana ia berkaitan dengan cabaran guru mengelola kaedah simulasi jual beli dengan mengambil kira pengutamaan dan pematuhan SWOT bagi mencegah kebolehjangkitan COVID-19. Ini termasuklah penjarakan sosial, setting kelas, penggunaan alat bantu mengajar, dan juga kebersihan persekitaran murid. Kemudian pada tema ketiga pula adalah cabaran pengawalan bilik darjah. Dalam perkara ini, guru perlu mempraktikkan dua perkara yang penting, iaitu pertama, tingkah laku murid semasa simulasi berlangsung, dan juga tingkah laku pembeli yang berada di tempat duduk masing-masing. Hal ini kerana pelbagai emosi, tindakan dan ragam yang akan dikeluarkan oleh murid ketika mereka menjalani aktiviti jual beli. Maka guru perlu bersiap sedia menggunakan sebarang peneguhan yang positif agar kelas dapat dikawal dengan baik. Akhir sekali adalah pengulangan pengajaran operasi tambah, di mana ia berkaitan dengan kekerapan guru bertindak sebagai pembimbing atau fasilitator dalam membantu murid yang lemah dalam operasi tambah yang melibatkan nilai 40 sen. Menurut Riani, Smith, Connie dan Jopri, menyatakan murid yang lemah dalam operasi tambah perlu dibantu serta-merta kerana pada saat mereka menginginkan penyelesaian tersebut, minda kanak-kanak sedang menakul dan sedang cuba jaya menyelesaikan masalah matematik. Akhir sekali adalah rumusan, di mana pengkaji akan merumuskan artikel ini bahawa kesungguhan seseorang guru dalam menyediakan aktiviti pembelajaran kepada murid memerlukan perancangan yang sistematik selari dengan tuntutan KSPK sebagai penanda aras penguasaan dan pengetahuan bidang profesional pendidikan awal kanak-kanak. Cabaran akan mudah ditangani sejajar dengan penguasaan ilmu yang tinggi. Guru perlu memindahkan ilmu dengan pantas, menyuburkan semua perkembangan murid meningkat secara serentak, dan pemberian aktiviti pembelajaran yang bertujuan berupaya mengubah, membangun dan membina perkembangan jeris murid dengan lebih baik, dan menerusi rungkaian kajian ini diharap mampu memberi manfaat kepada pendidik, khususnya PAKK, agar dapat mempraktikkan isu cabaran yang sebenarnya mampu diatasi dengan mudah. Sekian sahaja pembentangan slideshow video saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.